Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam vlog terbaru Spirit Shark. Jadi kali ini saya bawakan untuk semua viewer-viewer dan supporter ke satu lokasi yang terletak di utara tanah air. Sekarang saya berada di kawasan Kuala Nerang, Kedah. Jadi untuk kita tengok sebuah lokasi abandoned. Mari kita mulakan eksplorasi. Ini adalah pintu masuk. Ada kelongsong peluru . Mungkin adalah pos pemeriksaan . Pengawal keselamatan. Jadi lokasi yang kita nak tuju tu ada dekat depan sana. Jadi exploration saya pada kali ini disertai oleh Ipen Nausicaa dan juga Osazuki Hikaru dalam naskah ekspedisi tour Semenanjung Malaysia beliau. Jadi kali ini bersama-sama saya dan Nausicaa, dia pun turut sama juga berada di lokasi ini. Jadi seperti biasa, sekarang saya jalan dulu untuk tengok kawasan di bahagian hadapan. Okey, tadi selepas menemubual penjaga yang menjaga kawasan ini dan mendapat kebenaran untuk melakukan light exploration di bahagian camp dekat sini, jadi kita teruskanlah video. Waktu sesi temubual tadi saya off recording nak tanya kebenaran dia, tapi dia bagi. Okey, sekarang ni saya berada di salah sebuah resort ataupun chalet di bahagian hadapan untuk menuju ke kawasan camp di bahagian dalam . Okey, yang macam boleh lihat depan ni ada swimming pool . Sedikit sebanyak kawasan ini mengingatkan saya kepada resort di Hosbar. Jadi saya berada di kawasan kolam renang . Ni kawasan kanak-kanak, kawasan dewasa. Dalam dia, kedalaman dia 0.45 meter . Oh, ada orange kat situ. Jadi ini mungkin kawasan tempat tukar baju ataupun tandas . Okey, kita menuju ke bahagian camp . Ni jalan masuk dia. Di sebelah kiri kita ni ada kolam . Kolam ikan . Rugi saya tak bawa rod. Kalau tak boleh lah saya mancing kat kawasan ni. Kat kawasan kanan pula ada juga kolam, ada daun-daun teratai apa semua. Kalau boleh nampak . Ada satu laluan lagi untuk bawah, untuk ke kolam yang bawah ni.
Alhamdulillah dapat datang sini sebab kebanyakan kawasan dia masih lagi terpelihara, bebas daripada sebarang bentuk vandalism. Okey, jadi saya dah pun berada di kawasan camp Camp Minda Resort. Jadi di sini dia ada cakap, perhatian, pihak dusun resort tidak akan bertanggungjawab di atas segala kerosakan, kecurian, kehilangan harta benda yang berada di kawasan dusun Minda Resort Sinar Berhad. Enter at your own risk. Okay, sekarang ni kita berada di Dewan Tun Abdul Razak. Sini ya. Jadi OH dan Ipin ada di dalam. Jadi mari kita menuju ke bahagian dalam. Pintu kunci. Ini tak kunci. Allah. Gelap ya. Gelap guys. Masih dalam keadaan bersih lagi. Ini ada Ipin Musikal. Gelap nampak. Nampak. Tak perlukan cahaya banyak-banyak sangat. Rasa feel. Okay, tu di atas stage tu ada YB YB OH. Tu. Siapa di sini? Mohon duit 100 juta. Ada. Atas stage. Kelas tu. Boleh minum je. Kawasan ni ditinggalkan dalam keadaan yang sangat baik dan mungkin juga penjaga-penjaga di sini yang secara sukarela menjaga kawasan ni, ataupun ada pihak tertentu ataupun pihak pengurusan masih lagi mengambil kisah tentang kawasan resort dan camp ini. Okay, kita menuju ke bahagian atas pula. Selepas masuk dalam dewan, ini adalah bahagian padang kawat tak silap saya, ataupun tapak perhimpunan. Cakap apa pun dah tak larat, penat, jadi kita jalan je lah. Okay, di hadapan saya ni adalah bilik kuliah. Bilik kuliah untuk para pelatih ataupun yang menyertai kursus di sini. Sudah ditumbuhi semak samun. Kita cuba. Assalamualaikum. Itu oish. Tiba-tiba yang tengah buat sikit kisah. Tak. Kita jalan depan. Bilik kuliah. Bilik kuliah. Kosong, jadi kita cuba pergi sampai ke bahagian ujung. Apa ni?
Oh, bahagian ni rasa sunyi Oh, ni bahagian tandas, bahagian belakang ni. Itu kalau boleh dengar tu suara OH lah. Saya dah pun berada dalam kawasan camp PLKN ni Jadi ni adalah dom-dom mereka. Ni mungkin bilik cafeteria. Tapi nak masuk bersemak sikit. Saya parang pun tak bawa. Tak dah boleh masuk dah. Tengok. Mes Urus Setia. Ini yang selalu kita tekankan setiap kali buat exploration. Ini ada tempat pull up Pull up ke. Oh, dia dah panggil saya. Ini laluan lain. Wat wanita. Nausika di situ. Kawasan pejabat urus dia. Public phone ni tak pernah boleh nampak lah. Ini public phone merangkap tong oksigen. Jadi untuk menggunakan public phone ni kita kena pada masa sama kena bernafas. Baru macam yang saya cakap, sini ada tong gas. Tong gas ni digunakan untuk menjana kuasa public phone tersebut. Jadi ke? Tapi ni tu merepek Mana ada orang buat gas ni. Kabel kok baru gitu. Bukan baru maknanya. Dia ada lagi. Dia macam maintenance. Bakor besi. Kawasan maintenance punya ni. Macam apa? Macam welding tu Macam torch tu kan. Tapi suasana dalam dia punya dom ni selesa dan cantik Dia punya agak menarik Dia punya ni tu wat lah. Oh, wat lah, okey. Wat wanita. Wat apa? Wat wanita. Wat yang Macam klinik. Macam klinik. Tapi dia bentuk dia ni Macam bunker dah. macam bunker. Tengok. Dia. Tengok macam nak roboh. Ya, sangat. Tapi design dia memang ni. Belakang tu Ingatkan nak roboh tadi, tapi rupa-rupanya memang macam ni. Bilik rawatan. Banyak burung mati dalam ni, terperangkap tak boleh keluar. Jadi kita terpaksa melakukan exploration siang dengan agak ekspres sebab sebentar lagi kita akan pergi ke sebuah lagi lokasi. Jom. Kepada semua di sini, ingin saya maklumkan bahawa footage exploration di kawasan ini hanya setakat ini sahaja. Oleh kerana terdapat percanggahan komunikasi dan kebenaran untuk masuk dan membuat rakaman di sini, ingin saya maklumkan bahawa kami bertiga mendapat kelulusan dari pengawal yang menjaga resort Dusun Minda merangkap kamp PLKN. Akan tetapi pengawal kedua yang datang kemudiannya tidak membenarkan kami berada di sini dan mengarahkan kami untuk beredar. Rakaman ditamatkan di sini dan kami bergerak ke lokasi yang seterusnya. Mission failed. We'll get 'em next time.
bertemu kembali di sebuah lagi vlog Spirit Air Shark. Yang menjadi sedikit kelainan adalah pada episod ni kita teruskan dengan exploration pada waktu malam. Kerana atas sebab-sebab tertentu dan faktor masa menyebabkan saya sampai di lokasi ni pada waktu malam. Jadi sekarang saya berada di Resort Semara Inn yang terletak di Negeri Perlis. Dan bersama saya seperti biasa Ipin Noksika dan juga Sasuke Hikaru. Jadi kita teruskan exploration kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ni jalan masuk dia agak kecil sikit, kena berhati-hati, tunduk. Ada pokok yang halang. Allah, sempit dia. Kena kuruskan sedikit badan. Allah, ada pokok semalu lah. Pintu masuk dah. Agak bahaya. Ini salah satu daripada rumah resort yang pertama. Lepas tu saya datang sini first time. Semak-semak dia tak setinggi ni lagi ya. Waktu saya datang untuk buat video ke resort Bukit Air. Sekarang dah tinggi ya. Semak-semak dah. Okay, so kita ke next punya bangunan. Ini adalah rumah pertama di bahagian simpang pertama sekali kita masuk. Kita akan nampak rumah ni di sebahagian kanan. Okay, saya masuk dulu. Assalamualaikum. Okay, simpang 4 lah. Jadi ni besar lah kawasan dalam rumah ni. Dia dah tak ada barang-barang perabot semua, dah tak ada lah. Bahagian dapur dah ditumbuhi oleh busuk. Reput sikit lah tangga ni. Aduh, tak berani dah pula nak turun sampai ke bawah. Nampak macam dah dimakan aneh. KTS 2009. I love Semarak sebab ada hantu. Allah, apalah tulis macam ni. Tingkap tu ada satu nota. Ni orang-orang nakal lah ni. Ni pun dinding dia macam reput sikit. Pandangan luar jendela.
Okay. Di depan saya ni ada satu lagi ya. Kalau berkelapangan kejap lagi kita cuba masuk lah. Rumah depan ni. Nah, kita keluar untuk pergi ke rumah yang seterusnya. Okay. Ini ruangan dewan kot. Tak banyak benda yang dekat sini. Mau lapang je. Tapi tengok lantai macam kawasan mandi. Okay, next. Okay, saya terpaksa follow rapat dengan Ipin atas panggilan Ipin terjumpa ular. Ular tu berdekatan kawasan ni saya tak pastilah. Sebab tadi saya nak ke belakang sikit untuk keselamatan dan saya tak pasti dia ke belakang atau ke depan. So macam mungkin sebab sini dogering banyak. So tak apa. Dia kat mana dia, Ipin? Sini depan ni. Sini ya? Depan ni. Di depan tu hamok tu tak? Mesti tu belakang tu memang ada panjang tu, tak boleh tu. So dua rumah ni mesti kita kena ni lah. Dia seorang kena suluh kiri, seorang kena suluh kanan. Antara suluh kiri, aku suluh kanan. Jalan. Tapi hang tengok belah kiri, aku tengok belah kanan. Tiba. Macam ni mungkin memang kami tak explore lah sebab depan tu ada pagar. So ada rumah, dua buah je lah. So memang tak berbalik lah, ada risiko lah. Tempat kita orang berhenti lama tu. Sebelah kanan. Sebelah kiri Ipin. Okey, jadi saya sekarang ni berada di satu kawasan lapang bersama dengan OH dan Ipin Noksika setelah kejadian ataupun insiden bertemu dengan kain sarung batik yang melintang di jalan tadi. Sekarang ni tengah memutuskan ataupun tengah memikirkan macam mana cara untuk meneruskan exploration ni. Macam mana pun malam ni saya kena habiskan juga vlog saya pada malam ni sebab petang tadi pun dah tergendala atas sebab-sebab tertentu. Jadi macam mana pun saya nak kena langgar juga. Cuma saya tengah nak plot balik macam mana saya nak start explore kat kawasan mana yang kurang berisiko sikit lah. Risiko tetap ada,
kalau sekali dah nampak tu dan bau dia masih berlegar di kawasan ni, jadi tetap ada juga, cuma nak fikir macam mana nak buat dengan cara yang lebih selamat. Sebab kalau berjalan bertiga sekali pun masih tak selamat sebenarnya, sebab tempat dia macam kecil. Tapi tak apalah, sekejap lagi, dalam 5 minit lagi saya akan start berjalan juga. Ada lain daripada cerita ni saya akan ulas di penghujung video. Okey, sebentar lagi saya sambung. Jadi saya ingin menyambung semula perjalanan saya yang tergendala sebentar tadi. Jadi ini sebuah rumah di sini, ada lebih kurang dalam 3 hingga ke 4 biji sampai ke hujung tapi jalan di hadapan telah pun ditutup oleh semak-semak. Jadi saya masuk untuk meninjau mungkin rumah yang pertama saja, di mana dia masih ada lagi akses atau ruang untuk kita masuk. Di ni laluan dia agak bersemak sikit dan tak tahulah macam mana hujan dia pada malam ni. Mungkin ada sebab juga kenapa, ataupun petanda, sebab saya tak bawa. Kali ni saya terlupa nak bawa parang saya. Okey, apa-apa pun kita cuba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni laluan dia. Okay. Jadi ini adalah rumah pertama di bahagian selekoh sini. Dia tak macam rumah-rumah yang tadi kan. Rumah tadi dah ada satu macam plate untuk bagi tahu nama rumah tu macam tadi, Simpang 4. Yang menariknya yang saya dapat lihat di pintu ini, ada Ayatul Kursi lengkap dengan bahasa Arab, Rumi dan juga terjemahan bahasa Inggeris. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebahagian daripada dinding rumah ni pun dah macam terkopak akibat kena hujan, dan di bahagian dapur belakang boleh nampak dah ditumbuhi dengan sangat banyak busuk-busuk. Agak risau juga nak pijak kawasan-kawasan lantai dia, sebab dikoteri reput Kalau jatuh ke bawah pun tak best juga tengah-tengah explore ni. Dan resort Semarak ini dia terletak di tepi jalan. Jadi kalau ada terdengar bunyi deruman motor atau kereta, itu adalah perkara biasa. Ini ada kesan terbakar pada frame tingkap ni. Ni kita boleh nampak rumah sebelah. Agak semak juga nak masuk. Boleh accessible kalau kita bawa barang kan untuk menebas. Bila lepas kejadian Ipin berjumpa dengan binatang tadi tu, semua orang lebih berhati-hati on alert Saya akan masuk ke sebiji atau 2 biji rumah lagi sebelum saya memutuskan untuk buat uji nyali ataupun menamatkan exploration saya. Jadi mari kita pergi untuk next punya location. Okay, jom kita ke next punya rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berada di lorong di mana Ipin Osika jumpa ular tadi. Oh, betul lah nama dia ular. Dekat sini Jadi ni mungkinlah juga sebuah rumah terakhir yang saya datang masuk.
luar rumah dia. Sedap. Di sini juga pernah tadi dijadikan pusat kursus oleh badan-badan kerajaan. Macam ni gelap dia. Terbuka pula pintu ni. Panas sikit Saya pakai lampu suluh lagi satu. Segala almari-almari sudah kita balikkan. Ni ada nama-nama pelajar yang duduk dekat sini Ni bilik mandi old school mandi sekali dengan tandas. Saya macam biasa saya suka dia punya design dia. Bukan ni maksud saya ni pintu pecah. Dia tulis perkataan bilik relax. Kalau tengok banyak lagi ruangan-ruangan chalet di Semarak ini yang sudah tak boleh kita akses sebab semak yang tinggi sampai ke bahu ataupun tinggi sampai ke dada. Macam gayat sikit macam lembut je. Dia punya lantai Okay, oleh sebab design dia yang agak sama untuk semua rumah, jadi mungkin adalah rumah terakhir yang saya masuk sebelum saya nak tamat exploration ataupun lakukan sedikit aktiviti stand down. Alright, saya macam nak merasai sekejap suasana kat sini.
Jadi kita bila tak ada bunyi kereta ataupun motor memang sunyi kawasan ni. Petang hari kalau kita matikan lampu sangat gelap. Saya tak nampak apa-apa. Cahaya bulan pun tak ada. Boleh dengar suara je lah. Jadi ini adalah scene terakhir saya dan plot final lah dalam episod vlog saya kali ni. Dan saya tak buat stand down pada kali ni sebab tadi pun saya dah spend time yang sangat lama dengan Ohish dengan Nak Sika sewaktu lepas insiden Nak Sika tadi. Jadi untuk kelainan scene ataupun view, point of view, bolehlah nanti tengok dekat vlog Ipin dan Ohish. Nanti saya akan sertakan link. Di situ kita akan cantumkan puzzle-puzzle tu menjadi satu cerita apa yang terjadi pada malam ni. Agak kecewa juga sebenarnya sebab dah sampai jauh. Tapi ini adalah perjalanan dan ujian sebagai seorang vlogger di dalam genre yang kita orang buat ni. Exploration. Tak boleh lari daripada benda-benda macam ni. Nak tak nak kena lalu juga. Walaupun agak kecewa tapi segala luka di hati tu terubat bila sampai dekat sini sebab dapat tengok reka bentuk dan bangunan yang lama-lama dekat sini. Saya sangat suka di mana sebab saya ni seorang yang mencintakan reka bentuk yang lama-lama ni, jadi agak berbesar hati jugalah dapat tengok tempat ni sendiri dan dapat masuk kawasan ni. Selalu dapat tengok dalam video-video orang je, sekarang dapat mengalami experience dan feeling dekat tempat ni. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Seperti biasa, teruskan support perjalanan vlogging saya di YouTube ini, dan saya akan bawakan kepada semua penonton-penonton dan subscriber lokasi-lokasi dan tempat-tempat yang lebih menarik di masa akan datang. Jadi saya tamatkan exploration saya pada malam ini dengan terima kasih, ribuan terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum. Taklah, memang aku memang meremang ke belakang aku. Rasa macam dia duduk belakang aku, dia ikut aku. Waktu tu kita memang dalam perjalanan nak keluar. Buat macam ni. Waktu tu aku memang taklah dengar apa. Keluar dulu. Keluar. Aku rasa tapi aku tak dengar sebab aku tengah bercakap kan. Tapi memang aku